أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Jawatan Kuasa Pengurusan Pentadbiran Masjid An-Nur, Tuan Imam kita, Tuan Bilal, tuan-tuan dan perempuan sidang jamaah yang hadir bersama, mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang sempurna dan juga kekuatan, keinginan, kesungguhan untuk kita mencari bekalan sementara kita menunggu masa giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti ianya akan menempuh kematian. Cuma lambat atau cepat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mencari bekalan untuk bawa pergi. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berkongsi kitab kita ni iaitu Minhaj Al-Abidin. Kalau kita tengok, kita berhenti pada 15 Januari 24. Muka surat 296. Malam ni kita masuk 297 di bawah tajuk Takdir Allah Subhanahu wa taala dan pelbagai takdir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga pelbagai takdir yang lain. Dikata kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas menerima takdirnya. Kena terima takdir Allah Subhanahu wa taala walau bagaimana keadaan sekalipun. Itu ajaran
kepahaman ahli sunnah wal jamaah yang kita fahami, terima takdir, redha dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam apa jua keadaan. Kadang-kala takdir itu menuntut kita sabar sebab diuji dengan kesusahan. Kadang-kala takdir itu menuntut kita bersyukur sebab kita diberikan kenikmatan. Jadi macam mana pun keadaan kita kena ikhlas. Perkara ini mempunyai dua sebab. Kenapa kita mesti ikhlas menerima takdir Allah? Atas dua sebab. Yang pertama, agar kita dapat memusatkan segala perhatian untuk beribadah, kerana seseorang yang tidak ikhlas dengan takdir, kan, bertanya-tanya, kadang-kadang timbul hati kita, kenapa pula macam ni, kenapa aku pula, tidak ikhlas menerima takdir Allah, hatinya selalu diliputi kesedihan, sehingga dia sentiasa berkeluh kesah dan mengeluh. Macam mana kita nak fokus untuk beribadah? Sebab kita keluh kesah, hati risau, kan? Disebabkan perasaannya yang selalu resah itu, dia tidak dapat menumpukan sepenuh perhatiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sempat lagi berzikir kepada Allah dan tidak lagi mempunyai waktu untuk memikirkan tentang bekalan-bekalan hendak dibawa ke alam akhirat. Kenapa? Sebab duk fikir tentang nasib. Kan? Yang minggu sudah saya cerita, tuan-tuan, kan? Yang saya kongsikan pengalaman saya, cerita orang punya kan tak boleh marah orang. Dia cerita di sendiri, kan? Pencen dapat duit. Tamak tu ada nak cepat kaya, masuk projek 80,000. Lama-lama datang banjir, habis 80,000, kan? Jangan main, tuan-tuan. Tak kosong semayang tu, kan? Kok hilang RM80, rasanya okeylah, tuan-tuan, kan? 80,000. Jadi kita serahlah kepada Allah, kita redalah. Sebab mungkin sekarang pahit, tapi ada kebaikan yang Allah nak bagi. Tuan-tuan sekalian, sesuatu perkara yang Allah nak bagi mahal, kadang-kala bukan mudah diuji, kan? Diuji kita. Baik. Kalau kita tengok di sini, dia kata Imam Syaqiq menyatakan, memikirkan masalah-masalah yang telah berlalu dan mengatur pula urusan-urusan yang akan datang. Yang dah lalu fikir ada lagi berlegang kepala. Yang akan datang ni macam-macam perancangan nak buat. Akan dapat menghilangkan. Ianya akan dapat menghilangkan sifat taat yang seharusnya dia kerjakan pada saat itu. Maknanya kita saat itu kita nak solat. Ketaatan kita ialah untuk nak solat. Sebab perintah aqimus solah. Tapi oleh kerana kita sebelum solat tadi ataupun dalam minggu ni selalu fikir sangat dan fikir pula apa nak buat akan datang, ianya akan mengganggu kita punya solat. Itu dalam kitab Pintu-pintu Syaitan fi Madakhil Syaitan, karangan Syekh Abdul Hamid Al-Bilali, mengatakan, antara amalan supaya banyak amalan-amalan, kadang-kadang kita diajar baca surah An-Nas, kan? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir. Tapi kalau Syekh Abdul Hamid Al-Bilali kata, kita baca ta'awiz, maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita ludah ke kiri, tapi jangan betul-betul pula ludah.
hanya suri isyarat saja sebab ada sebelah tu berdiri yang semain juga. Gitulah. Maka kita akan dibentengi oleh gangguan syaitan ketika nak sembahyang itu oleh kehebatan kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh kita amal tuan-tuan kan? Kita amalkan. Jadi maknanya hilangkan gangguan-gangguan. Itu yang pertama. Kenapa? Sebab kenapa kita kena ikhlas bila berhadapan takdir Allah? Sebab kalau kita duk fikir sangat, maka dia akan mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah. Yang kedua, dia kata ikhlas menerima takdir Allah. Ini dia kata kalau kita ikhlas menerima takdir Allah yang kedua ini, dia cuba bawa satu cerita. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa seorang nabi, bukan rasul lah, nabi lah. Nabi ni ramai, kan? Jadi nabi ni ramai, jumlahnya tak tahu apa, banyak, ramai. Jadi cerita ni seorang nabi telah mengadu kepada Allah akan penderitaan yang ditanggung. Mengadu kepada Allah, tanggung. Baru ni saya tengok filem Pendekar Awang. Tu kalimah tu memang cantik tuan-tuan. Memang dia ambil pada ilmu tasawuf. Kan? Dia kata kepada anak dia, ayah ni, pesan kepada anak dia. Jangan kau cakap kepada Allah kau ada masalah besar. Tapi cakaplah kepada masalah itu, engkau ada Allah yang maha besar. Cantik tuan-tuan. Dalam tu kan, jangan kau cakap kepada Allah yang kau ada masalah besar. Tetapi cakaplah kepada masalah engkau tu yang kau ada Allah maha besar. Cantik Bolehlah tuan-tuan pergi tengok ya. Dia paling mawang. Saya dah pergi 2 kali tengok. Dia apa tuan? Dia panggil apa tu? Bukan babak. Satu apa tompek-tompek tu. Ada 5 tompek memang tak tahan saya mata tuan-tuan. Sebab ketinggalan inilah rupanya orang dulu berjuang. Sampai kat kita, habis. Kan itulah dia. Tengok yang kedua tu, saya bawa ke rumah saya tanya dia, nangis tak? Dia kata, nangis. Berapa kali kau nangis? Saya kata, itulah dia, orang dulu. Kan? Difilmkan balik. Kita tak tahu, kita banyak ditipu sejarah. Saya baru hari Sabtu sudah saya diberikan peluang untuk membentangkan satu paper di dalam satu meja bulat deklarasi 150 tahun Perjanjian Pangkor, pengajaran 150 tahun Perjanjian Pangkor. Ya? Tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita baca banyak sejarah, ya? British menulis sejarah, dia datang jajah negara kita, dia yang tulis sejarah negara kita, dan kita percaya. Macam mana tuan-tuan kan? Kalau kita tengok dalam perjanjian tu, perjanjian Pangkor itu sebenarnya bukan buat di Pangkor tuan-tuan. Perjanjian itu buat di atas kapal. Kenapa? Bila dikaji, pakar pengaji kita yang ikhlas ni kaji. Waktu itu Sultan Ismail raja yang sah, Sultan Perak yang sah. Tapi ada kaum kerabat dia, kan? Saya tak pasti apa nama dia, tapi Raja Abdullah, Raja Ibrahim, Raja Allah kan. Yang lawan tu. Jadi dia ni butuh huruf. Kan? Penjajah lah masuk, dia kaji, lepas tu dia pun bagi duit sehingga banyak hutang dia dengan British. Jadi perjanjian itu dibuat bukan dengan sultan, dibuat dengan raja lain. Sebab itu tak boleh buat istana. Kalau buat istana, dia bukan raja, dia keturunan raja, maka buat di atas kapal. Pluto nama dia. Ya, dan perjanjian itu diwar-war kita, ditipu, dia kata itulah perjanjian Sultan Perak dengan kerajaan British. Dia bohong kita sekali. Sebenarnya perjanjian itu bukannya daripada Sultan Perak dengan kerajaan British. Ia adalah seorang individu kerabat diraja dengan individu kapitalis berbangsa British. Kita habiskan tipu, kan? Kemudian raja ni yang diangkat jadi raja ni yang digunakan oleh British ni,
dia tidak tahu menulis dan tak tahu membaca. Tetapi perjanjian itu dalam bahasa Inggeris. Bermakna siapa menulis? Kata kaji macam tu, siapa menulis? British menulis. Perjanjian itu ditulis dalam bahasa British. Kawan ni tak kerti baca. Bahasa Melayu pun tak kerti baca. Tulislah bahasa Inggeris, tuan-tuan. Apa isinya? Kan? Banyak kita ditipu. Jadi kena buat semula balik sejarah. Kan? Baik, tinggal yang tu. Kita masuk yang ni. Apa kita kata? Okey. Jadi maknanya, maka Allah menjawab pengaduan itu dengan firman-Nya. Jawablah. Kan? Apa? Engkau mengadu kepada aku. Aku tidak layak dihina dan tidak layak menjadi tempat pengaduan kerana ilmu gaibku yang akan menilai urusanmu. Mengapa engkau tidak ikhlas menerima takdirku? Mengapa engkau tidak ikhlas menerima takdirku? Apakah engkau menghendaki aku mengubah seluruh dunia untukmu? Kan? Maksud sini maknanya terima, kena faham ikhlas menerima takdir Allah. Sebab mungkin kita tak faham apa yang Allah nak di sebalik takdir itu. Kan? Saya sedikitlah tuan saya kongsi. Saya dah tua ni saya faham. Dah tua pun saya faham tuan. Dan saya rasa bersyukur dan sangat berterima kasih. Tapi waktu tu memang gitulah. Saya dulu membesar orang susah, pergi pun mandi air yang keruh tuan kan. Jadi maknanya badan saya penuh dengan kurap dan panau. Dua benda ni lekat di saya, kurap dan panau. Dari sekolah rendah sampai tingkatan 6. Maknanya stam kan. Tuan-tuan, kita tanam tu, kita dah bujang tu. Kan? Kita dah bujang, maknanya nak jugalah jadi jolding kawan-kawan yang perempuan. Tapi saya tak boleh buat macam tu. Sebab rasa diri tak layak. Sebab muka penuh dengan kurap dan panau. Duduk depan tu, ya kan. Dan kawan-kawan selalu hina lah. Kan, selalu hina. Jadi kita tu, kenapa lah dia ni berkurap, kenapa kan? Bukannya kecil, dah besar bujang. Sampai saya pergi Mesir tuan-tuan. Dia hilang sendiri sebab Mesir tu kering kan. Kering hilang. Panau hilang, kering hilang. Jadi rupa bila saya tengok, agak ini saya punya tafsiran, mungkin salah. Tapi maknanya, kurap dan panau itulah menjaga saya tidak bermakwa. Itulah agaknya tuan-tuan. Agak saya, wallahualam ya. Sebab nak tahu malu tuan-tuan. Siapa yang sudi, siapa yang nak. Kan orang pun budak kelas perempuan pun kita panau kurap. Tuan-tuan kan. Jadi itu takdir Allah. Dianya di jauh itu nampak rupanya mungkin tak tepat sebab itu hanya andaian pada ilmu kita yang cetek. Tapi sebenarnya apa kenapa itu wallahu alam, Allah lebih tahu. Tapi sekadar ilmu kita yang cetek ini yang saya kata maknanya syukur sebab daripada sekolah tu kita tidak hati nak, tetapi wajah kita, kulit kita, kita malu. Sekolah Arab, keluar pakai kopiah. Jadi kenapa pula maknanya mudir atau pengurusi paksa pakai kopiah? Memang kalau pakai kopiah, keluar ke tampin, maksud panggung wayang ada belakang tu tuan. Kan? Ada tampin tu. Apa raman ni pakai kopiah tengok wayang. Jadi waktu tu kopiah itulah hilang. Ustaz tak ada, semua tak nampak, duit ada dalam poket tapi tak pergi panggung wayang. Kan? Jadi kopiah. Jadi semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah engkau menghendaki aku mengubah seluruh dunia untukmu? Kata Allah kepada dia. Atau aku harus mengganti semua catatan pada Lauh Mahfuz? Kalau begitu, aku perlu mentakdirkan kehidupan kamu menurut keinginanmu dan bukan kehendakku. Mengikut apa yang engkau suka dan bukan berdasarkan apa yang aku suka. Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku sumpah engkau, jika fikiran seperti itu terlintas kembali dalam pemikiran kamu,
akan aku tanggalkan kenabian kamu, akan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Dia telah pun diangkat oleh Allah sebagai nabi, tetapi oleh kerana kesilapan dia, iaitu tidak ikhlas dengan redha Allah, dengan takdir Allah. Maka Allah mengajar dia dengan supaya dia kembali melihat kepada mesti ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perginya tuan-tuan kan. Jadi apa yang berlaku dengan kita kena melihat kepada takdir Allah. Beginilah Allah mendidik nabinya. Jadi dalam cerita ni, itu cara Allah mendidik Nabi. Itu juga Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga kambing dan berlaku di pekan di bandar tu satu tamasya yang hebat. Kan? Tapi ada unsur-unsur jahiliah. Sebab zaman tu zaman jahiliah. Dan Nabi ada naluri sebab dia juga manusia. Kan? Diciptakan Allah sebagai manusia, tapi diangkat, dimuliakan dia, dipilih oleh Allah. Maka Allah didik dia. Maka dia pun pergi tinggalkan kambing dia dengan orang lain dan dia pergi untuk nak tengok apa yang ada dalam pesta tu. Maka Allah jaga Nabi dan Allah tidurkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah terjaga, boleh tidur, pesta pun dah selesai. Ini pun satu daripada apa orang kata tu, didikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang terpilih. Imam Al-Ghazali mengatakan, disebut Imam Ghazali, mana inilah dia mazhab tasawuf kita, orang yang berfikiran sihat hendaklah memerhatikan petunjuk Allah dalam mendidik nabinya. Ya. Jadi apa yang berlaku dengan Nabi itu kita kena lihat perhati molek-molek. Jika terhadap nabinya atau orang-orang pilihannya pun Allah berlaku tegas, apa lagi terhadap manusia biasa. Itu dia kan. Kalau Nabi pun ditegur Allah, kan abasa wa tawalla. Surah kan, turunnya surah Abasa itu, iaitu teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sedang memberikan menyampaikan dakwahnya, mempengaruhi pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain yang besar, supaya kalau pemimpin ni dapat dipengaruhi dan terima Islam, maka Islam akan kuat. Sedang mempengaruhi itu, datanglah Ummi Maktum untuk datang teraba-raba bertanyakan, nak tahu tentang Islam. Tuan tahu tak Ibn Maktum tuan? Abdullah Ibn Maktum ni. Abdullah Ibn Maktum ni, dianya adalah satu orang yang buta. Dia sangat kuat butanya, memang tak nampak lah mata buta yang sangat tu, tak kan? Jadi dianya, rumahnya pula jauh di hujung kampung. Maknanya hujung kampung tu tak adalah dekat-dekat rumah yang banyak ni, dia terpencil sedikit. Dari rumah dia nak ke Masjid Nabawi tu, dia kena lalu ladang tamar. Ladang tamar ni macam ladang sawit lah, dia sama jarak dia kan. Buta. Jadi maknanya dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni syaikhun kabir." Wahai Rasulullah, aku ni, dia kata, umur dah lanjut dah. Umur dah lanjut. Wa darirul aini, mataku dah rosak. Maknanya dah rosak, tak dipakai lagi dah. Dah habis mata dia, dah tak nampak. Kan? Wa dhaiful badani, sendi-sendi badanku dah lemah. Kan dah tua kan? Lemah lutut, lemah pinggang, nak melangkah pun tak lagi gagah. Tambah pula mata tak nampak kan. Wasyas'ud dari, rumah aku pula jauh nun ke ujung kampung lah. Kan? Jadi baini wa bainal masjidi
antara rumah aku dengan masjid ni adanya ladang kurma. Jadi ditanyalah, hal indi rasah an usalliya fi manzili. Wahai Nabi, ada tak kelonggaran orang macam aku ni untuk sembahyang di rumah? Dia cerita dulu kesusahan dia kan, dia buta, longgar dia punya dia dah tua, dia tak nampak, kemudian lutut longgar. Lepas itu pada rumah dia tu adanya laluan tamar, dan satu lagi disebut itu dia kata bila laluan tamar tu dia banyak pagi-pagi terlanggar sarang labah-labah, lokek-lokek muka dia semua kan tak nampak kan. Dan keempat, keenam dia kata aku selalunya akan sesat. Pergi masjid sosek, berlega-lega dia keluar, baru jumpa masjid. Kan balikkan sosek lagi. Maklum ladang tamar kan. Jadi macam tu 6 perkara disebut. Dia kata, boleh tak aku sembahyang kat rumah? Nabi kata, atasma'un nida ya ammi. Wahai bapa saudaraku, adab Nabi lah dengan orang tua kan. Dia bukanlah bapa saudara dia, tapi dipanggil bapa saudaraku dia. Wahai bapa saudaraku, kau dengar azan tak? Naam. Dengar azan? Ya, dengar. Ajib, kata Nabi. Pergilah ke masjid. Tuan-tuan, kalau kita dengar kan, 6 sebab tu saya rasa 1 pun cukup dah. Apa? Buta. Saya ni buta, boleh kau ya macam mana lah buta kat rumah jelah kan. Munasabah tak? Munasabah. Sebab buta. Tapi ni bukan tua, buta, lutut longgar tak kuat, rumah jauh melangkah lama, lepas tu pula sosek barik. Dalam bahasa Kemar tu. Lepas tu muka pagi-pagi habis dengan baju dia dengan sarang labah-labah tu. Baru dia minta keizinan boleh tak? Nabi kata dengar azan. Kalau dengar azan pergilah. Sahabat keliling ni menangis sebab sahabat menyangkakan Nabi akan berikan kelonggaran. Menangis sahabat ni. Tapi ialah yang cakap ni Nabi, Rasulullah. Siapa memang kena sami'na wa ata'na, kena dengar dan taat. Sahabat balik ke rumah tuan-tuan, masing-masing, ambil kain kobar, koyakkan kain kobar tu. Pintal, jadikan tali. Orang ni panjang ni, orang ni panjang ni, orang ni panjang. Berkumpullah dia, cantum-cantumkan. Lapik tali panjang. Ikatlah tali tu, ujung tali ni ikat kat depan pintu rumah Abdullah bin Maktum. Ditarik, ikat ke batang kurma. Ikat dan kurma, akhirnya ujung yang ni sampai ke pintu masjid. Dia kata, wahai Abdullah, kau keluar rumah, kau pegang tali ni, susu, dia akan pandu kamu sampai ke masjid. Balik nanti, kau pegang tali ni, dia akan buat kau rumah. Jadi mana itulah dia punya rail dia. Tuan-tuan sekalian kan, hebat. Kan? Baik. Tapi, dia sangat ikhlas menerima takdir Allah. Takdir buta, takdir dah longgar lutut, takdir rumah jauh, takdir dia sosek barik, bukan sehari, bukannya kan setiap kali pergi sosek, balik sosek. Kalau 5 waktu, 5 kali dia sosek tuan. Mana pula 10 kali sosek. 10 kali kan? Pergi sosek, balik sosek 2. Kan zuhur 2, 4, asar 2, 6. Maghrib sosek mungkin okeylah, mungkin maghrib dia suka isyak. Kurang-kurangnya 8 kali dia sosek sehari. Kalikan seminggu. 8 ke 7 berapa tuan-tuan? Itu tak ada sosek dah tuan-tuan. Kan? Motor sampai. Saya datang naik Innova sampai. Hujan tak kono. Kan? Sosek tak ada sosek dah. Tahu jalan. Wallahu alam. Kan? Tapi dia ikhlas menerima takdir. Jadi Nabi kita diajar sebegitu. Ya. Baik, sambung sikit lagi. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang-orang yang berfikir sihat hendaklah memerhatikan petunjuk Allah dalam mendidik Nabi-Nya.
Jika terhadap nabinya atau orang pilihannya pun tegas, apatah lagi terhadap kita ni orang yang biasa. Orang yang ragu-ragu, tidak ikhlas menerima takdir Allah, mengadu ke sana kemari, seperti keadaan orang jahiliyah dahulu. Apabila ada sahaja orang mati, orang-orang akan dikumpulkan agar menangis beramai-ramai untuk mendapat upah. Zaman jahiliyah dulu kan. Sehingga kan maknanya, kalau yang menangis itu kaum kerabat, isteri, anak-anak, ada munasabahnya. Ini sampai maknanya tak terima takdir, sampai kita maknanya nak tunjukkan sedih, tak sanggup terima takdir kematian, upah orang menangis. Teruk sangatlah. Kalau anak menangis, kan, isteri menangis ataupun suami menangis, munasabah. Sebab kematian pisah kan. Tapi kalau sampai menerima mengupah-ngupah ni, itu seolah tidak menerima takdir Allah. Okay? Nauzubillah min syurri anfusina, dia kata. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kesalahan diri. Kita memohon kepadanya, yakni kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan dan kelancangan kita. Semoga Allah memperbaiki diri kita, sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Inilah kita harapkan. Ya. Baik. Ulama mengatakan bahawa ikhlas menerima takdir berarti tidak mengeluh menerima takdir. Itu maksudnya. Apa tanda ikhlas menerima takdir? Ukuran seseorang itu dia ikhlas menerima takdir. Apa bukti dia? Bukti dia ialah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Tidak mengganggu solat dia. Kan? Itu. Bukankah kejahatan dan maksiat juga merupakan takdir Allah? Yang ni tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu tauhid, kita akan jumpa bab iradah insan dan juga iradatullah. Kehendak manusia dan kehendak Allah. Kita kena baca ni supaya dapat sampai kita boleh faham, boleh membezakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kalau kita tak faham itu, dan ilmu tauhid tak faham tajuk itu, saya bimbang. Ya. Ini nak masuk dah ni, dia kata ni kan. Ni. Bukankah kejahatan dan maksiat juga merupakan takdir Allah? Saya bimbang. Takut nanti kita faham yang kita buat buruk tu, buat maksiat tu, Allah nak kita buat macam tu. Kalau begitu, saya bimbang tuan-tuan, kita akan pergi bukannya berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar ilmu tauhid balik. Ya, apa yang berlaku telah pun ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Allah menulis di Lauh Mahfuz sebab Allah dah mendahului tahu tentang lakonan kita. Ya. Saya buat contoh tuan-tuan ya. Contoh. Ini memang kena teliti betul. Tidak nanti kita akan menyalahkan Allah bila perkara berkait dengan maksiat. Saya ada duit. Saya nak uji saya punya bantu rumah saya. Bibi. Nah duit, kau belilah apa yang patut. Apa yang patut, belanjalah. Okey, bagi duit. Kemudian dia beli. Mungkin kalau dia beli benda tu apa yang kita suka, bermakna kita tahu rupanya bagus kita punya pembantu rumah ni. Dia membeli benda itu suka, dia kenal kita dan itu yang kita nak. Oh, kita nak yang tu. Kita nak itu, tapi jangan sama dulu tuan ya, sebab ini manusia, kita manusia. Okey. Dia guna duit, dia beli benda yang kita tak suka. Ya, benda yang tak suka. Benda yang suka tadi kita setuju. Benda yang tak suka kita tak setuju. Tetapi tuan-tuan, siapakah yang menggerakkan, membolehkan dia membeli? Kita. Sebab kita bagi duit. Kalau tak ada duit, dia tak boleh membeli.
Jadi dia boleh beli tu benda yang suka atau benda yang dia tak, benda yang kita suka atau benda yang kita tak suka kerana kita beri dia duit. Kita cuba ya. Kita boleh buat taat dan kita ada juga yang buat maksiat. Benda itu adalah kudrat yang diizinkan Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak berlaku. Tapi kudrat tu Allah bagi. Kitalah yang akan menggunakan kudrat yang diberi Allah itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita nak buat benda fujur, benda dosa, kita akan buat benda dosa. Kalau kita nak buat benda yang takwa, kita akan buat benda takwa. Tetapi kita membuat dengan kudrat yang diberi Allah dan Allah izinkan. Buat pilihan kita. Tuan-tuan, ini betulkan. Kalau kita katakan bahawa kenapa kita mencuri? Dah, Allah tulis saya mencuri. Tuan-tuan, silap tu. Kita bukan begitu. Kita ada ikhtiar, diberi akal oleh Allah SWT, dan kita ada ikhtiar. Ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita kena tengok dalam bab tauhid tu panjang, tapi kita kena belajar dengan betul dan tepat tentang iradatul insan wa iradatullah. Kehendak manusia dengan kehendak Allah. Supaya kita betulkan balik channel kita mengikut tentang kepahaman sunnah wal jamaah. Jadi tidak nanti kita kata timbul, kalaulah Allah menulis suruh kita buat benda maksiat dan kita buat, kemudian Allah hukum kita. Sedangkan Allah Maha Adil. Di mana pula ikhtiar? Letaknya ikhtiar Allah berikan pada kita. Di sinilah kita kena belajar ilmu tauhid, faham betul-betul supaya kita dapat membezakan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Walau bagaimanapun kita terlepas bahawasanya Allah beri kita kudrat, kaki boleh melangkah, mata boleh, semua Allah bagi tu. Semua Allah bagi. Kan semua Allah bagi. Duit, kita kemampuan ada, kehendak ada, selera ada, mata boleh menang, kaki boleh gerak. Itu semua Allah bagi. Kan? Allah bagi. Tapi kita ingat tak? Wallazi khalaqal hayah wallazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia lanjutkan kita hidup dan mati ni nak tengok siapakah yang paling baik. Jadi maknanya di Lauh Mahfuz tu dah tertulis. Kita kena faham. Allah menulis dengan ilmunya. Belum ciptakan kita laki, Allah dah tahu dah lakonan kita. Ini kena berbeza. Bukan maknanya memanglah lepas tu akan berlakulah mengikut apa yang tertulis. Tapi kena Allah tulis itu sebab Allah tahu kesudahan kita. Ilmunya kita tidak, kita dah berlaku baru tahu. Mana boleh kita tahu benda yang belum berlaku. Itulah beza ilmu manusia dengan ilmu Allah. Ya, Allah menulis tentang diri kita sebab Allah tahu telah mendahulu, kita belum diciptakan lagi, Allah tahu dah kita lakonan kita. Ya. Jadi di situ kita kena ingat. Tadi contoh saya tadi, jadi maknanya saya bagi dia duit, memang kehendak saya nak tengok dia baik, kehendak saya juga nak tengok dia tak baik. Maka untuk tahu dia baik atau tak baik, saya bagi dia duit. Tapi kalau saya tak bagi duit, dia tak mampu buat apa-apa. Nak beli yang saya suka pun dia tak boleh beli, nak beli benda yang saya tak suka pun dia tak boleh beli. Sebab duit tak ada. Maka saya yang memberinya. Di sini perumpamaan ini sekurang-kurangnya dapat faham sedikit bahawasanya benda yang buruk, benda yang baik, semua itu adalah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan kupas di sini, saya baca cantik kupasan dia untuk membezakan takdir dengan benda yang berlaku. Takdir itu dengan benda yang berlaku. Contoh, minta maaf sampai sikit, takut tergantung. Semua orang tak nak berlaku aksiden. Nak tak? Tak nak. Tapi pun berlaku aksiden. Okay? Jadi kita kena ikhlas menerima takdir Allah.
takdir Allah tu. Tapi aksiden tu memang semua tak nak. Siapa nak? Jadi kita maknanya rela menerima takdir Allah, tetapi bukan kita kehendak untuk menerima jadi luka parah. Contohnya kan, kita tak nak yang tu. Jadi bila berlaku tu kita terima. Jadi bila terima tu kita akan bawa apalah agaknya ni. Kan? Apalah agaknya. Mungkin Allah nak ampunkan dosa kita yang lampau. Maka berlakulah benda yang begitu. Sebab Allah bila nak ampunkan dosa kita, diujinya. Mungkin juga Allah nak angkat iman kita. Sebab bila Allah nak angkat iman kita, diujinya. Jadi ujian Allah itu berbagai-bagai. Jadi nak angkat iman, diuji. Nak ampun dosa, diuji. Jadi mana oleh kerana itu ujian yang Allah nak angkat iman kita, ataupun Allah nak ampun dosa kita, maka kita terima, ikhlas menerimanya. Jangan kita, tapi benda tu kita tak nak. Semua orang minta jauh, kita berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada bala. Yang tak nak benda tu. Jadi kena bezakan peristiwa dengan takdir Allah. Kalau tidak, kita akan merungut, apalah nak jadi ni, sial betul hidup aku ni, malang betul hidup aku. Kan? Tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita sambung nanti, saya ingat berhenti dulu, sebab ni panjang ni. Saya takut nak masuk, dia ulang balik pada muka surat 209 yang awal tu, kita ulang balik. Sebab kalau saya sambung tak faham nanti. Sebab kerana di bawah tu dia lebih kepada menceritakan tentang takdir. Yang ini ada kaitan dengan ilmu tauhid. Sebab itu panjang. Tadi dia kata apa tuan? Bukankah kejahatan dan maksiat juga merupakan takdir Allah? Yang ini kena faham oleh. Nanti kita katakan bahawasanya memang Allah nak kita jadi apa rosak tak, ya, kita faham takdir Allah Subhanahu wa taala. Panjang tuan, saya tak mampu nak huraikan ni, kita noktahkan dulu, kita akan jumpa pada bulan akan datanglah. 20. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan saya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.